Tokoh-tokoh pejuang Sabah seperti Panglima Ali, Datuk Tating, Paduka Mat Saleh, Pak Musa, Antanom, Sagunting dan ramai lagi telah tercatat dalam lipatan sejarah. Namun masih terdapat nama-nama yang masih kurang dikenali kerana tidak ada catatan yang menyebutkan nama-nama mereka. Akan tetapi, nama mereka masih segar dalam ingatan masyarakat setempat kerana perjuangannya. Ini termasuklah sebuah nama yang begitu masyhur pada zamannya ketika itu di Padas Damit Beaufort, iaitu Dang Insum. Seorang yang rupawan yang menyertai pertandingan Ratu Cantik. Pada suatu ketika Sultan pun nampak kecantikan dan keanggunan yang bernama Dang Insum. Tapi di sebalik kecantikan, keayuan Dang Insum itu tersirat sesuatu identiti di mana dia dibesarkan dengan disiplin yang tinggi, ilmu agama yang tinggi. Di dalam perang Padas Damit ini, salah satu watak yang agak penting ialah seorang perempuan bernama Dang Insum. Dang Insum ini adalah seorang perempuan yang sebenarnya tugasannya adalah mempertahankan sebuah kota yang dipanggil Kota Makarang. So, beliau ini adalah merupakan pahlawan wanita yang bersama-sama dengan dua orang lagi pahlawan yang tempatan di sini, yaitu Panglima Ganja dan juga Panglima Macanggar. Diang Insum atau lebih senang dikenali sebagai Dang Insum disebut-sebut sebagai seorang Serikandi yang berjuang mempertahankan tanah tempat kelahiran mereka daripada jatuh di tangan penjajah. Malangnya, tiada sebarang rekod atau catatan yang menyebutkan namanya selain cerita lisan daripada waris dan penduduk setempat. Dengan kerjasama Persatuan Bisaya Bersatu Sabah, kru Rona Sabah menjejak lokasi tabak kubu Kota Makarang yang dikatakan dipimpin oleh Serikandi ini. Nama kampung ini adalah Kampung Makarang, salah satu kampung di Padas Damit. Dan Kampung Padas Damit ini memang salah sebuah kampung yang terkenal di daerah Beaufort kerana di sini pernah berlakunya peristiwa yang bersejarah, yaitu peristiwa Perang Padas Damit pada tahun 1888 sehingga 1889, yaitu bagaimana berlakunya peristiwa peperangan antara Pangeran Shah Bandar Hasan untuk menentang penguasaan Syarikat Berpiagam Borneo Utara di wilayah Padas Damit. Kedudukan monumen yang ada di sini ini berdasarkan kepada peristiwa Perang Padas Damit. Ketika menentang pihak Syarikat Berpiagam Borneo Utara, Pangeran Shah Bandar Hasan telah mengumpulkan para pengikutnya terdiri pada masyarakat kampung di sini. Kemudian strategi peperangan mereka itu, mereka telah membina 4 kubu. Jadi salah satu kubu itu ialah kubu Makarang di sini, kemudian kubu Kakupang, kubu Balai dan kubu Gelila. Jadi 4 kubu ini adalah menjadi tempat pertahanan bagi Pangeran Shah Bandar dan para pengikutnya ketika mereka diserang oleh tentera Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Jadi sebab itulah di kampung ini didirikan tugu ini bagi melambangkan tapak tempat berlakunya peristiwa Perang Padas Damit itu dan tempat di mana dibinanya kubu Makarang itu. Kemudian kuburan yang ada di belakang itu adalah kuburan seorang pahlawan wanita yang terlibatlah dalam Perang Padas Damit itu. Kampung Padas Damit ini juga terkenal dengan ilmu-ilmu yang yang menggerunkan juga lah. Jadi mungkin itu salah satu fakta yang kita lihat kenapa Padas Damit itu dinamakan Kampung Padas Damit. Jadi maknanya Kampung Padas Damit itu diambil karena nama Padas Damit itu pada ketika itu orang-orang Padas Damit ini memang berbisa. Jadi mungkin daripada peninggalan pahlawan ini. Bagaimana pengkaji sejarah seperti Syari Jeffrey dan Muhammad Abdullah Abdul Ghani mendapatkan maklumat mengenai kewujudan Dang Insum? Kami sekarang terpaksa bergerak jauh
kami terpaksa pergi ke kota London pada sekitar tahun 2016 untuk mencari sumber-sumber sahih mengenai peperangan di Beaufort, peperangan Padas Damit. Jadi hasil daripada penemuan kami di National Archive Kew dan penemuan kami daripada School of Oriental Study, wujudlah dua kajian. Di sini merupakan dokumen penting membuktikan bahawa Perang Padas Damit wujud. Dalam dua-dua ni, nama-nama tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Padas Damit ada disebut di sini. Kisah tentang Perang Padas Damit ini telah saya kaji pada tahun 2011 dan dibentangkan di Seminar Sejarah Borneo kedua. Dan cerita ini sebenarnya adalah cerita asal yang diceritakan oleh Jurib bin Hashim yang berusia 10 tahun ketika Perang Padas Damit berlaku pada tahun 1888. So antara watak yang diceritakan terdapat beberapa watak yang utama, yaitu salah satu yang diceritakan oleh datuk saudaranya ialah Datuk Laksmana Deris. Kedapatan kita mendapati bahawa Macanggar dan Ganja adalah adik-beradik dan Dang Insum juga adalah saudara perempuan mereka. Walau bagaimanapun Dang Insum dan Macanggar tidak berkahwin. Dan Laksmana ataupun Ganja ini ianya tidak berperang. Ianya tidak berperang, tapi beliau merupakan orang kanan ayahnya dalam pentadbiran dan dilantik sebagai pemungut cukai. Dapatan kajian Muhammad Abdullah lebih dianggap berasas kerana salinan geran tanah milik salah seorang pemberi maklumat yang ditemuinya pada tahun 2010, iaitu Omar bin Gara, menunjukkan dia adalah cucu kepada Temenggung Gajah dan menyatakan bahawa Dang Insum adalah nenek saudaranya. Berdasarkan kepada usia Omar yang lahir pada tahun 1906 juga, dapatlah diandaikan bahawa ketika Perang Padas Damit berlaku, usia Dang Insum adalah sekitar 30-an. Namun, jika diandaikan Dang Insum adalah cucu Laksmana, adalah kurang sesuai kerana menjadi ketua angkatan tentera dalam lingkungan usia 10 hingga 15 tahun adalah sesuatu yang dianggap mustahil. Ini kerana ayah kepada Omar bin Gara, iaitu Gara bin Ganza, juga baru berusia sekitar 10 tahun semasa Perang Padas Damit berlaku. Sebelum peperangan itu berlaku juga beberapa peperangan, tetapi mereka dapat patahkan serangan company dan banyak tentera-tentera company, katakan lebih daripada 100 orang tentera company gugur sebelum kota itu ditawan. Peperangan ini adalah peperangan yang awal sebelum lagi peperangan Mat Saleh. Dia adalah antara mungkin penentang kepada, mungkin bolehlah dikatakan penindasan British kepada rakyat tempatan pada masa tersebut. Sejauh manakah kekuatan kubu pertahanan Kota Makarang sehingga sukar ditembusi pihak musuh? Apakah rahsia di sebalik kekuatan pertahanan mereka? Ilmu mistik yang ada di situ adalah dia memelihara seekor ayam sakti lah, kena panggil manuk bura dalam bahasa Bisaya atau ayam putih. Manuk bura ni boleh mengesan pergerakan-pergerakan orang di sekitar kota. Dia boleh tahu bila ada musuh-musuh mau datang ke kota macam itu. Jadi tiap kali dia boleh tahu musuh datang, dia akan berkokok. Diceritakan bahawa Datuk Laksmana Deris ini mempunyai 2 orang anak lelaki, iaitu Macanggar dan Ganja, serta seorang anak perempuan bernama Dang Insum, yang dikatakan mereka ini agak gagah perkasa. Majapahit ini juga telah menghadiahkan seekor ayam yang mengikut ceritanya lah agak sakti.
Jadi itu sebabnya di dalam siri-siri peperangan, beberapa siri peperangan sebelum mereka kalah pada tahun 1888 itu, mereka menang, bukan menanglah, bertahan, dapat bertahan. British tidak dapat tembus sehingga British meminta lagi pasukan-pasukan tambahan. Menyedari akan kekuatan kubu Kota Makarang, pihak company berusaha mencari apakah kelemahan mereka. Dengan menawarkan ganjaran kepada salah seorang orang kanan Dang Insum, akhirnya rahsia kekuatan pertahanan kubu Kota Makarang diketahui, iaitu ayam putih Dang Insum. Ayam ini telah hilang sebab dicuri oleh seorang pembelot, dan akhirnya apabila ayam itu hilang disebabkan pembelot tersebut telah mengambil ayam tersebut di awal, so tidak ada amaran awal apabila pihak British datang menyerang ke kawasan Kota Makarang atau dahulunya diketahui sebagai Kota Mapio. Dan di Kota Mapio atau Kota Makarang tersebut kita masih boleh lihatlah tinggalan-tinggalan Kota Makarang. Perbezaannya kota itu bukan dibuat di atas, tetapi sebenarnya dia dikorek ke dalam, dan yang terlihat sekarang adalah sebagian dinding, dan juga sebenarnya atap itu pun ditimbun dengan tanah. Itu mengikut cerita yang diceritakan oleh Haji Said dan juga Haji Omar Gara lah pada masa kajian saya lakukan pada tahun 2010. Dang Insum, Kota Makarang sudah diceroboh. Apa? Kota Makarang sudah diceroboh? Kenapa ayam putihku tidak berkokok? Ayo, kita pertahankan apa yang menjadi milik kita. Pada serangan akhir tentera company yang dianggotai 200 angkatan tentera yang diketuai oleh D. Daly dengan R.D. Beeston dengan Hamilton, serangan terakhir tu ayam tu dibunuh. Siapakah pembelot yang dimaksudkan? Terdapat dua versi penceritaan yang diterima mengenai pembelot ini. Versi pertama menyatakan bahawa Mat Canggar adalah pembelot, manakala versi kedua pula menyatakan memang ada pembelot dalam kalangan orang kanan Dang Insum dengan menjadikan Mat Canggar sebagai mangsa. Pada hari kejadian semasa peperangan Padas Damit terakhir, mereka telah diberitahu oleh salah seorang orang kampung yang memang dalam pasukan mereka juga, memberitahu bahwa satu mesyuarat sedang diadakan di balai. Mat Canggar telah meninggalkan Kota Makarang dan meminta Dang Insum untuk menunggu Kota Makarang bersama penduduk yang lain, termasuk kanak-kanak dan wanita. Dan akhirnya apabila Mat Canggar datang, dia tahu tidak ada pun Syah Bandar pada masa tersebut. Mat Canggar merasakan dianya dan orang-orangnya telah ditipu dan dia bergegas balik ke Kota Makarang. Tapi sudah terlambat, di mana pada masa tersebut Dang Insum dan hampir ke semua penduduk kampung yang berkubu di Kota Makarang tersebut telah pun dibunuh oleh pihak British. Saya mengetahui bahwa ada satu watak lain yang merupakan pembelot tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, Mat Canggar yang pergi ke sana. Jadi apabila Mat Canggar tidak berada di kota tersebut, so mungkin seperti biasalah orang akan mengandaikan dia juga adalah salah seorang daripada pembelot tersebut. Dan watak ini tidak berkaitan dengan Mat Canggar yang membuat pembelotan tersebut. Mat Canggar adalah orang yang kita tahu berjuang daripada awal, kan? Dia berjuang bersama dengan dikatakanlah dia punya adiknya Dang Insum dan juga bersama dengan pejuang yang lain. Disinilah timbulnya banyak andaian yang menyatakan bahawa Mat Canggar adalah pembelot. Pada masa yang sama, muncullah nama Tan Sri Burajit yang merupakan salah seorang orang kanan Dang Insum yang dikatakan sebagai pembelot sebenar kerana semasa kejadian pertempuran Dang Insum menentang musuh, dia dikatakan berada di markas company. Kisah Dang Insum ini masih agak bermisteri sebab terdapat masih banyak catatan-catatan di luar sana yang masih belum dapat kita
trace ataupun kita selidiki, dan saya percaya satu masa akan datang kita akan tahu benarkah Macanggar ini adik-beradik dengan Dang Insum. Benarkah dia ini seorang pembelot atau sebenarnya adalah seorang pahlawan yang dianggap pembelot disebabkan dia tidak berada pada masa yang sepatutnya. Maafkan aku, wahai orang Bisaya. Kali ini aku gagal. Aku tidak sempat menolong kalian. Ayam putihku tidak berkokok kali ini. Pasti sesuatu terjadi kepadanya. Kalian terkorban kerana mempertahankan tanah ini. Dan Angkara pembelot durjana. Kemarahan Dang Insum membuak-buak apabila penduduk kampung yang terdiri daripada wanita dan kanak-kanak terbunuh. Menyedari sesuatu yang berlaku kepada ayam putihnya, Dang Insum mencari keberadaan ayam putihnya dan akhirnya menemui ayam putihnya telah mati dibunuh. Kau sepatutnya berada bersamaku, wahai Manuk Bura. Maafkan aku tidak sempat membawamu berjuang bersama. Akan ku cari pembelot itu sehingga ke lubang cacing. Merungkai identiti Dang Insum, pengkaji juga memberikan beberapa pendapat yang agak berbeza kerana tidak terdapat langsung nama Dang Insum dicatatkan dalam sebarang catatan British yang dijumpai setakat ini bagi membuktikan pemilik nama itu wujud. Bagaimanapun terdapat beberapa bukti dan laporan akhbar yang mengaitkan kewujudannya. Bagi masyarakat yang mempercayai bahawa Dang Insum itulah adalah pahlawan berkenaan, kemungkinan juga kalaulah benar adinda pada Panglima Shah Bandar Hasan itu adalah pahlawan wanita, adakah mungkin nama Dang Insum itu gelarannya? Sebab pada zaman lampau memang ada kecenderungan seseorang memiliki nama timang-timangan, nama benar itu selalunya disembunyikan karena atas beberapa faktor. 4 tokoh wanita yang perlu dijelaskan, yang secara langsung dan secara tidak langsung terlibat dalam perang Padas Damit. Pangeran Maimunah pula merupakan adik Pangeran Shah Bandar Bahar yang turut berjuang dan telah dikatakan merupakan Seri Kandi pahlawan Brunei yang tersohor pada ketika tersebut, yang dikatakan berganding dengan Dang Insum. Apa yang kita tengok di dalam ini, seorang perempuan yang juga merupakan komander, yang mana ianya adalah Pangeran Shah Bandar's sister. Kita tahu bahawa adik Pangeran Shah Bandar tidak meninggal dunia. Jadi yang dinyatakan oleh British ini bukanlah adik Pangeran Shah Bandar, tetapi kemungkinan besar adalah Dang Insum. Biarpun identiti sebenar Dang Insum masih banyak yang belum terungkai, namun kewujudannya tidak disangkal. Kisah perjuangan dan kehebatannya akan terus meniti di bibir setiap warga Bisaya di Sabah. Justru, kajian mendalam dan usaha pemeliharaan tapak berlakunya Perang Padas Damit harus diberikan perhatian serius. Mungkin kita akan coba dapatkan beberapa fakta untuk dikaitkan berkenaan dengan sejarah ini sebagai satu bukti. Beberapa dokumentasi yang kita nampak yang susah dipahami karena dia ditulis dalam tulis Jawi, dan tulis Jawinya bukan tulis Jawi yang pada hari ini, tapi yang dulu dalam lebih kurang dalam 100 lebih tahun punya usia. Jadi oleh sebab itu kita dari Majelis Tertinggi ini berhasrat untuk mengangkat martabat sejarah ini.
usaha untuk mengumpul seberapa banyak sumber yang berkaitan dengan pahlawan wanita itu, sebab berdasarkan tradisi cerita-cerita yang diwarisi daripada leluhur di Kampung Padas Damit ini ada cerita-cerita yang ada jugalah pelbagai versi yang menyebutkan nama pahlawan wanita itu sebagai Dang Insum, tetapi dalam kajian sejarah kita tidak dapat menerima bulat-bulat. Okay, kalau fakta itu tidak dapat kita buktikan berdasarkan sumber yang sahih. Saya berharap satu masa nanti kita akan terjumpa dia punya bukti yang mereka itu adalah mungkin anak kepada Dang Insum. Kajian yang kita buat sebelum ini lebih kepada kronologi, pengkisahan tentang perang itu. Kan kajian yang selanjutnya berkaitan dengan genealogi ataupun tarsila. Adalah satu kajian yang lebih menumpuk kepada susur galur. Sehingga kini, senjata dan gelang tinggalan Dang Insum masih tersimpan oleh salah seorang yang dikatakan sebagai pewarisnya. Begitu juga dengan pusara dan kubu Kota Makarang yang masih dapat dilihat. Pembinaan tugu peringatan yang mengingatkan lokasi dan peristiwa bersejarah di sini pasti akan terus memahatkan sejarah serta menjadi ingatan buat generasi muda. Perlu kita upgrade, perlu kita bangunkan sebaik mungkin kawasan ini. Pertama sekali ialah kita mau generasi masyarakat Bisaya yang baru mengetahui dan mereka akan mewarisi sejarah ini daripada masa ke semasa, dan kami di peringkat pimpinan Persatuan Bisaya Bahasa Sabah itu adalah menjadi satu tanggung jawab kami sebagai pemimpin masyarakat Bisaya supaya memberi pendedahan kepada generasi-generasi baru dan generasi-generasi yang akan datang. Sejarah adalah masa lampau. Namun masa lampau inilah yang membentuk dan menentukan kita pada hari ini. Semoga kisah dan sejarah perjuangan Sri Kandi Dang Insum akan terus terbela dan dimartabatkan, malah dikenang oleh generasi kini. Bahkan juga akan tercatat dalam lipatan sejarah. Pahlawan dan Sri Kandi itu bukanlah mereka yang diukir namanya oleh musuh, tetapi mereka yang tersemat di sanubari warganya, kerana musuh hanya akan mengenangnya sebagai penderhaka. Maafkan aku, wahai pejuang Padas Damit. Aku tewas kali ini. Kebalku tiada lagi. Darah yang mengalir ini adalah bukti bahawa bumi ini bukan sewenang-wenangnya dijajah. Maafkan aku, orang-orang Bisaya.